Okey, SCG kedua, minta maaf panjang sangat video tu. Okey, dia macam ni cerita dia. Kisah ni berlaku di tanah Arab. Okey, di tanah Arab. Kisah Nabi Ibrahim di tanah Arab. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail disebabkan tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim. Tanda kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan Nabi Ibrahim lah menunggu punya lama, dapatlah Nabi Ismail, anak yang paling disayang. Tapi Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nak uji keimanan Nabi Ibrahim. Adakah Nabi Ibrahim taat, sayang kepada Allah atau sayang kepada anak dia? Jadi Nabi Ibrahim menerima ujian tu. Dia reda. Dan pada waktu ketika, saya pendekkan kisah ni sampailah peristiwa tersebut. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anak dia, dia rasa gusar, dia rasa was-was, dia rasa macam tak boleh nak buat, dia tak mampu, dia tak kuat. Masa itulah Allah telah mengilhamkan, telah menjadikan suatu perkara yang subhanallah, perkara yang hebat. Allah telah menyebabkan Nabi Ismail yang ketika masih kecil, masih budak lagi, baby lagi, budak bayi lagi. Memang kata tak tahulah berapa bulan, tapi kecil lah, memang kecil. Nabi Ismail boleh bercakap masa tu. Diberikan oleh Allah rahmat Allah. Nabi Ismail bercakap, wahai ayahku, apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah, kau laksanakanlah. Lakukanlah wahai ayahku, jangan kau usah. Sesungguhnya aku tidak takut. Aku beriman kepada Tuhanku. Maka wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh apa yang telah diperintahkan kepadamu. Kalau kita lah, alah serabut bang. Kalau kita lah, kalau kena lah ujian macam ni, sama ada pilih anak atau bapa, pilih anak ke pilih Tuhan, jahanam, jam kan. Gila, anak tunggu lama kot tak dapat anak kan. Lama Nabi Ibrahim tunggu, tahu-tahu dapat rezeki anak. Ditinggalkan pula Nabi Ismail tu berapa lama kan, sampai kisah Safa Marwah tu, hentakkan kaki Ismail tu, wujudnya telaga Zamzam tu kisah tu. Ya Allah, kalau kita baca kita pun sedih. Tahu-tahu diuji Nabi Ibrahim untuk sembelih pula Nabi Ismail. Subhanallah, ujian tu. Jadi bila kata Nabi Ibrahim menerima ujian tersebut, maka Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Pada ketika itulah ketika Nabi Ismail dah ambil pisau dan nak sembelih tu, Allah tukarkan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah tukarkan Nabi Ismail kepada Kibash. Kibash ni macam seekor kambing gurun besar. Dia tukarnya Kibash tu. Tukar Nabi Ismail dengan Kibash. Jadi Nabi Ibrahim sembelih bukan sembelih Nabi Ismail, dia sembelih Kibash. Nabi Ismail kat tepi, terkejut Nabi Ibrahim. Tadi tu Allah kata apa? Sesungguhnya aku ingin menguji kamu, menguji keimanan kamu, ketaatan kamu pada diriku. Sesungguhnya engkau lah hamba-Ku yang betul-betul taat dan soleh. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim. Jadi Allah tukarkan Nabi Ismail dengan Kibash. Nabi Ismail selamat, alhamdulillah. Potonglah sembelih kambing gurun tu, Kibash tu, di tanah Arab. Jadi pendekkan cerita, di sana Arab, dia orang ayat kurban, dia orang potong ni unta, kambing, kuda. Itu yang ada di sana. Di Malaysia kita tak ada unta, kita tak ada benda-benda yang macam ni. Jadi kita banyak lembu. Jadi kita tukar dengan ayat kurban ni dengan lembu, sebab lembu ni daging dia banyak. Tujuan kurban ni adalah untuk satu yang pertama, untuk mentaatilah perintah Allah sebabkan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nombor dua, Allah utuskan kurban itu untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang susah. Membantu mensedekahkan daging tersebut pada orang fakir yang mana kata dia nak makan setahun sekali, nak makan daging pun susah. Jadi sebab tu kita bagi lembu. Lalu ada kebau macam di Perak. Daripada seladang dia sembelih. Di mana? Yang mana? Kat mana? Ada kuda pun orang makan. Tak ada masalah. Dia tak ada isu berkenaan dengan lembu ke, kambing ke, unta ke, tak ada masalah. Binatang apa boleh sembelih, cuma ayam lah. Pasal ayam kaki dua. Ayam sembelih nak siapa nak makan? Hang sembelih, hang bagi. Tak logik lah. Tak masuk, faham tak? Tak logik lah. Dan binatang mesti berkaki empat lah maksudnya. Dia ada syarat-syarat kurban ni. Binatang berkaki empat lah. Okey. Sebab apa? Binatang yang disembelih ni, dia akan menjadi tunggangan kepada orang Islam di padang mahsyar. Itu kepercayaan orang Islam. Menjadi tunggangan. Jadi bila balik bab macam ni, jadi kita di Malaysia ni kita pakailah lembu. Bukan kita menghina agama orang, tak. Kalau di negara India dia ada unta, sembelihlah unta. Kalau di dalam Malaysia ada unta ke, kita sembelih unta.
Banyak daging dia. Boleh sedekah banyak orang. Beribu orang kita boleh bantu insya-Allah. Di Malaysia lembu banyak. Sembelih lembu. Macam itulah maksud dia. Ada yang sembelih akikah. Kambing pun ada tapi sikitlah. Faham tak? Itu cerita tadi tu. Kita tak menghina mana-mana agama tak. Bukan. Jangan terkejut. Kalau kita menghina, kalau orang Islam menghina agama orang India, minta maaf Kalau pasal lembu tadi kan, minta maaf Di negara Arab dia tak potong lembu. Dia ada unta, dia ada kambing, negara-negara sana, dia tengok pada negara lah. Macam itulah. Ibadah kurban kita laksanakan. Cuma pelaksanaan dia berdasarkan tempat yang kita tinggal. Itu je. Tapi saya tengok kadang pelik ke. Sampai dekat negara sini lah, negara India lah. Kalau pasal makan daging lembu sampai bunuh, sampai apa, na'udzubillah. Jadi kita di Malaysia tak buat macam tu lah. Kita semua sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang memahami sesama kita. Melayu hormat Cina, hormat India. India hormat Melayu, hormat Cina. Cina hormat Melayu, hormat India. Ini baru namanya perpaduan. Sebab apa tadi? Sebab ini termaktub dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13. Allah jadikan kita semua manusia ni untuk bersatu padu, untuk kenal satu sama lain. Itu tujuan matlamat kita. Allah jadikan muka bumi Allah. Dan bagi saya yang beragama Islam, lahir Islam ni, bersyukurlah pada Allah. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat orang Islam paling besar bukanlah, kita tanya pada orang, apa nikmat paling besar Tuhan bagi? Cakaplah udara lah, air lah, apa macam-macam lah. Tapi untuk yang beragama Islam, nikmat yang paling besar adalah dia dilahirkan Islam dan mengamalkan cara hidup Islam. Itu nikmat paling besar. Tapi bagi sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam, insya-Allah kita menyampaikan dakwah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga terbuka hati memahami Islam ataupun cuba nak memahami Islam. Insya-Allah. Insya-Allah. Sebab dalam penjara pun tak maaf dalam penjara adalah 2-3 kes yang bukan agama Islam lah. Ada India, ada Cina. Dia nak kenal Islam, kita bagi penerangan. Jabatan penjara bagi yang terbaik jabatan penjara. Penerangan apa semua dan diberikan maklumat tentang Islam dan alhamdulillah dia Islam. Dia masuk Islam dalam penjara. Bukan kat luar bang. Kat luar bebas, dalam penjara tempat terkungkung. Dengan ilmu-ilmu yang sedikit kita sampaikan kepada dia, alhamdulillah terbuka pintu hati dia masuk Islam. Dan yang terbaik tu bukan apa? Kita yang agama Islam yang Melayu, nama Melayu ni Islam ni pun malu. Depa yang masuk Islam kemudian ni boleh baca Quran lancar. Baca Iqra lepas tu baca Quran lancar. Yang kita ni nama-nama Islam ni pun bertentu je Quran lancar lagi. Wallahu alam. Jadi syukurlah, alhamdulillah lah, seronok tengok macam tu, seronok. Jadi itulah sikit penyampaian saya pada sahabat-sahabat sekalian, cuba memahami tentang konsep tazkirah yang sampaikan. Kita tak menghina mana-mana agama. Semua agama ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang satu, Tuhan yang satu. Pasal itulah pemahaman yang saya faham daripada sahabat-sahabat saya yang bukan orang Islam tentang agama yang mereka sampaikan kepada saya lah. Cuma kita menghormati satu sama lain. Okay, blood brothers without border. Respect each other. Menghormatilah sama kita. Barulah kita hidup di bumi Allah ni, kat Malaysia khususnya ni, kita aman damai. Ni sikit-sikit dalam Facebook cerita pasal perkauman, sikit menghina agama orang. Bila kita nak tenteram, bila kita nak aman, kita nak berkawan, bukan cari lawan. Kita nak mudah, bukan nak cari susah. Kan? Kita ni berilmu untuk kita beradab, bukan kita berilmu untuk kita biadab. Jadi faham-fahamlah tagline saya tu, tagline Petala Empire. Berilmu untuk beradab, bukan berilmu untuk biadab. Jadi di sinilah sebuah sikit tazkirah yang sampaikan. Panjang ke okeylah, insya-Allah. Jadi saya harap kita semua bersahabat kerana Allah. Bila kita bersahabat kerana Allah, kita akan jumpa di padang mahsyar atas syafaat persahabatan ukhuwah fillah, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera, brother.